Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, untuk video kali ni nak share lah macam mana cara kita nak mendapatkan ukuran saiz pintu sesebuah kitchen kabinet. Sebelum tu kita kena tahulah pintu kitchen kabinet kita ni bahagian tepi dia kita akan letak sama ada PVC edging ataupun aluminium edging ataupun ABS edging lah. Sebab apa kita kena letak edging? Bila kita potong board, skeping chipboard, nanti bahagian tepi ni kita perlu cover lah, sama ada letak PVC edging, aluminium edging, supaya dia lebih cantik lah, supaya bahagian tepi board yang kita potong tadi tak nampak lah. Kemudian kita kena pastikan lah, kita kena tahulah sama ada kita nak menggunakan bar handle ataupun kita nak menggunakan built-in handle aluminium. Bila kita memasang edging, saiz ukuran pintu ni akan bertambah lah, lebih bertambah dalam 1mm ataupun 2mm. Jadi kita kena kecilkanlah saiz pintu tu sikit, supaya bila kita swing pintu tadi dia tak berselisih lah antara satu sama lain. Kalau tak dia bergeser lah kan. Jadi kita kena kecilkan sikit board tu. Jadi saya akan lukis balik lah dia punya bentuk kakas dia tadi. Okey. Andai kata kakas ni berukuran 900mm ataupun dan dia punya tinggi adalah 800mm. Ini adalah sebagai contoh lah. 900mm kali 800mm. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah, saya banyak menggunakan mm lah, sebab kalau kita nak tolak bahagi campur semua tu menggunakan mm lagi senang lah. Kalau kita menggunakan inci, contoh macam 5 inci 2 hun, nak tolak 4 inci setengah hun, yang tu macam ada keliru sikit lah, susah kan. Jadi saya senang menggunakan mm lah. Okay, jika kakas tu berukuran 900 lebar, maksudnya kita kena buat 2 keping pintu lah, untuk kakas ni, sekeping dan 2 keping. Okey, jadi kita kena gunakan kalkulator lah. Kalkulator ni sangat memudahkan lah kerja kita nak tolak bahagi semua. Okey, pertama sekali saiz 900mm ni kita bahagikan 2, so dapat 450mm 450mm. Kita kena buat 2 keping pintu lah. Kalau kita buat sekeping saja pintu, tu terlalu besar sangat lah. Manakala untuk tinggi dia tadi 800mm lah, ni tak perlu lah kita bahagi 2, kita nak pakai sekeping panjang macam ni kan. Okey, untuk aluminium edging kita kena tolak 6mm. Kalau untuk PVC edging kita kena tolak 4mm. Kalau untuk ABS edging kita tolak 6mm juga. Maksudnya kalau kita nak kecilkan, kita kena buang sini sikit lah, buang sini sikit, ikut edging yang kita nak gunakan. Okey, jadi 450mm ni kita tolak edging yang kita nak gunakan. Kalau macam dalam video ni saya nak pakai aluminium edging, so 450 akan tolak 6mm. So saiz yang kita dapat 444mm. Ni sebelah lagi pun sama jugalah. Okey, lagi satu, seandainya kita hanya menggunakan bar handle, kalau kita gunakan bar handle, kita tolak saiz edging yang kita nak gunakan. Maksudnya 800mm tolak 6mm lah. Itu kalau kita menggunakan bar handle. Tetapi kalau kita nak menggunakan built-in handle, maksudnya kita kena tolak lebih lagi lah. Dia macam kalau kita tak tolak 800mm, nanti akan bercampur lagi dengan built-in handle, maknanya dia akan lagi
menjadi terlebih panjang pula. So kita akan buang sikit lagi lah. Kalau kita nak gunakan built-in handle 800mm tolak 34mm. Ni built-in handle, maksudnya 34mm kita kena tolak. Maknanya 800mm tolak 34. So jadi 766mm. Okey, dalam kes ni saya menggunakan aluminium edging. Jadi saiz yang perlu kita potong adalah 444mm. Dan ketinggian jika menggunakan built-in handle maksudnya 766mm. Okey, kita ambil ukuran skirping board yang perlu kita potong. Ni chipboard lah contohnya. 8 kaki kali 6 kaki. Kalau 8 kaki ni berukuran 2400mm lah. Dia 2440 macam tu. 6 kaki lebih kurang 1800mm lah. Okey, sebelum tu kita kena tahulah. Kadang-kadang skirping chipboard ni dia punya corak dia macam-macam. Kadang-kadang dia punya wood grain dia menegak melintang kan. Jadi pintu kabinet kita kalau boleh kita nak selari lah. Kalau kita nak gunakan corak yang jenis menegak je semua. Kalau nak melintang je semua. Tak boleh suka-suka hatilah kita potong board. Kalau tak nanti dia punya corak dia lintang pukang lah. Okey, jadi kalaulah kita nak gunakan ukuran yang jenis dia punya corak yang jenis menegak, so dia punya ketinggian yang macam yang saya dapat tadi adalah 766mm. Kemudian kita nak lagi 440mm, 440mm dan seterusnya lah ukuran-ukuran yang lain. Jadi kalau kita potong sekali menegak je semua. Jadi dia punya saiz pun sekata lah semua 760, 766, 766, 766 lah semua. Okey, untuk chipboard bila dia baru sampai daripada kedai, kadang-kadang bahagian tepi dia ni macam ada sopek lah, pecah-pecah lah. Jadi belah ni yang tepi-tepi ni kita akan cuci lah. Kita takkan pakai lah belah ni, cuci bagi dia cantik sikit. So kita ambil bahagian dalam saja, bahagian tepi ni kita buang. Okey, jadi saya ulang balik lah formula dia tadi, macam mana nak dapatkan saiz dia. Ni dia punya contoh kakas 900mm dan tinggi 800mm. 900 ni 900mm bahagi 2 tolak 6. So dapatlah 444mm, 444mm lah, dua keping pintu kan. Dan untuk ketinggian kalau kita guna built-in handle 800mm tolak 34mm. Itu kalau kita gunakan built-in handle. Tapi kalau kita tak gunakan built-in handle, kita sekadar nak pakai bar handle, 800 tolak 6mm sajalah. Okey, sekarang sampai masa dia untuk kita potong board lah. Okey, sebelum nak potong board, kalau boleh kita buat cut list lah, cut wood list, supaya kita tak terlupa lah apa saiz yang kita nak. Dan kita boleh plan lah banyak mana board yang kita perlu gunakan. Kalau tak nanti kita terlupa, kita akan selalu salah buat lah. Jadi dah membazir guna banyak papan lah. Tambah-tambah papan untuk board warna mahal pula kan, lebih mahal daripada board putih. Kalau kita nak buat aluminium edging, maknanya kita kena pakai miter saw lah. Dan untuk blade miter saw, kalau boleh kita kena gunakan blade yang khas untuk potong aluminium lah, supaya senang sikit nak memotong. Kalau tak result dia tak apa nak cantik lah. Kemudian kita kena sediakan lah silicone gun, max bond, masking tape, measurement tape seandainya perlu lah.
Untuk aluminium edging dan built-in handle kita gunakan yang 16mm lah. Kemudian end cap plastik macam ni, kalau nak guna boleh, tak guna pun boleh. Ingatlah, sebelum nak potong aluminium edging ni, kita kena guna spek mata lah, Google lah. Kalau tak nanti habuk-habuk halus aluminium tadi, meracikkan mata, kira bahaya jugalah. Kemudian kita ambil sikit lah aluminium edging. Kita tak guna banyak, kita guna sikit je. Ni kita potong 45 sebagai nak buat penanda lah. Jadi inilah guna dia aluminium yang kita potong pendek tadi tu. Yang ni kita nak buat, kita acur dululah. Kemudian barulah kita tanda dekat bahagian mana yang perlu kita potong aluminium tadi tu. Jangan letak max bond lagi lah. Kita acur dulu. Ikan bumbung habis. Aku beli ayam je lah. Dia kata bila kita dah yakin ukuran aluminium tadi betul, lepas tu barulah kita letakkan max bond. Max bond ni ikutkan memang sangat-sangat kuat lah. Tapi jangan letak terlalu banyak, jangan letak terlalu sikit. Kalau kita letak terlalu banyak nanti dia selekeh pula. Kalau kita letak terlalu sikit nanti dia tak cukup grip pula. Untuk bahagian bucu pintu, ini terpulang lah, sama ada kita nak gunakan end cap plastik macam ni, ataupun kita nak potong aluminium dia tadi, dia punya sambungan buat 45 saja. Ini terpulang. Kelebihan pakai end cap plastik macam ni, dia punya bucu dia kita tak gaduh nak asah lah. Jadi jimat masa sikit lah. Tapi tengok jugalah, kadang-kadang ikut mood juga saya. Kadang-kadang saya suka pakai end cap, kadang-kadang saya suka buat 45. Tapi yang 45 tu saya ingat lebih cantik lah kot kalau pakai end cap ni. Tapi cuma kita kena ambil masa lah untuk asah bucu setiap pintu. Sebab bila kita potong aluminium tadi, dia punya sambungan dia, ujung-ujung dia mesti akan tajam. Jadi kita kena ambil masa sikit lah untuk asah dia punya bucu dia. Selepas kita dah letak max bond, kita kena letak masking tape pula lah, supaya max bond tadi dia tak lari lah daripada kedudukan dia. Kalau tak, dia basah lagi, mungkin dia akan lari jugalah, sengit-sengit kan. Jadi kita lekatkan masking tape bagi dia tak bergerak.
Biasanya saya akan pasang aluminium edging dululah untuk ke semua pintu. Last kali bila dah siap barulah saya pasang dia punya built-in handle. Tapi terpulang lah, yang mana rasa cepat, rasa kerja tu cepat. Kalau nak pasang handle dulu, pasang handle dulu. Kalau nak pasang aluminium edging dulu, pasang aluminium edging dulu. Buat kerja ni kita kena relax-relax je, santai-santai, tak boleh buat kelang kabut. Kalau tak nanti hasil dia pun tak cantik lah. Kita kalau boleh kita nak jaga jugalah dia punya kualiti semua kan, dia punya kekemasan, itu yang paling penting pun. Bagi sesetengah board untuk pemasangan built-in handle ni, dia mungkin agak ketat lah. Dia bukannya board tu kembang atau apa, dia sebab dia punya tekstur atas board tadi dia macam tebal kan, jadi dia mungkin agak ketat sikit lah. Mungkin kita terpaksa ketuk-ketuk sikit lah bagi dia masuk ngam. Selesai pemasangan edging, ni masa untuk buat dia punya lubang hinges lah. Biasanya kita kena guna drill press ni lah, senang sikit. Lubang hinges ni macam engsel lah, engsel untuk pintu kabinet. Biasanya kalau engsel kabinet ni kita akan panggil nama dia hinges lah. Kalau pintu yang kurang daripada 4 kaki, biasanya kita pasang 2 sajalah hinges, itu dah cukup lah. Tapi kalau pintu tu lebih daripada 4 kaki, kita kena letak 3 hinges. Untuk pemasangan door hinges, saya minta maaf lah, video dia saya lupa nak ambil. Tapi pemasangan door hinges lebih kurang macam dalam video ni jugalah. Ini saya ambil daripada video yang lain. Tapi inilah cara dia macam mana kita nak pasang door hinges. Okey, bila dah siap semua, bolehlah kita buat pemasangan pintu. Tapi sebelum pemasangan pintu, make sure lah dia punya bucu setiap pintu tu kita dah asah, tak ada tajam lagi kan, sebab aluminium tadi kita potong 45 tu dia mungkin ada tajam. Kita asah dulu, cuci dulu, buang masking tape, lepas tu barulah kita pasang pintu. Lagi satu, jangan lupa pastikan dia punya max bond tadi dah betul-betul kering lah. Okey, jadi saya rasa sampai kat sini dululah. Saya harap video saya ni sikit sebanyak pun dapat membantulah. Kalau ada benda nak tanya, mungkin boleh tanya dekat ruangan komen lah. Nanti boleh lah saya jawab slow insyaAllah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video saya. Terlebih dahulu saya minta maaf lah, saya ni tak pandai nak bercakap sangat, selalu tersasul. Okey, kalau ada lebih kurang tu saya minta maaf. Saya harap video ni terhibur lah anda semua.
Okey, sekian dulu daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, sampai kat sini dulu. Sekian. Assalamualaikum.